Hari ini tuan-tuan, saya akan berikan tuan-tuan satu benda yang mungkin mengejutkan beberapa pihak. Iaitulah kita nak cerita, saya nak sebutkan beberapa perkara yang menunjukkan orang Islam hari ini sangat teruk akidah dan kepercayaan Islam mereka kepada Allah. Akidah mereka boleh katakan memang hampir repuk habis lah. Iman orang Islam hari ni banyak yang dimakan anak-anak kerana kepercayaan yang mereka pegang kebanyakannya karut marut belaka. Saya nak bawa contoh, beberapa contoh yang hidup yang tuan-tuan akan dapati sendiri, ianya betul-betul berada di keliling kita. Cuba kita lihat. Contoh menunjukkan masalah akidah umat Islam hari ini. Yang pertama, tuan-tuan dan perempuan pernah tak dengar satu kepercayaan yang mengatakan bahawa kalau orang perempuan mengandung, suami dia dikehendaki jangan membuat apa-apa yang tak elok pada binatang. Jangan bunuh tikus, jangan bunuh cicak, jangan tendang kucing dan seumpamanya. Sampai ada setengah orang kata jangan bunuh nyamuk pun jangan, sebab takut terkenan ke nyamuk. Ini satu ajaran tuan-tuan. Saya tak yakin tuan-tuan pernah dengar? Pernah kan? Satu kepercayaan sejak turun-temurun yang meyakini kalau si suami buat apa-apa yang tak elok pada binatang tertentu, maka terkenan binatang itu kepada kandungan isterinya. Lalu ramailah orang yang percaya, lalu mereka pun baik sekejap masa bini dia mengandung pada binatang. Baiklah sekejap pada binatang. Pernah tak kita fikir tuan-tuan, boleh tak kita percaya benda itu? Boleh tak? Ya? Baik. Saya buat contoh yang kedua yang sangat biasa kita dengar. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada siapa pun tangan dia gatal, apa tanda dia tuan-tuan? Tangan dia gatal. Tangan gatal apa tanda dia? Nak dapat duit. Pernah dengar kan? Saya yakin orang Melayu memang pernah dengar. Daripada mana ni tuan-tuan tangan gatal nak dapat duit ni? Ada orang kata tangan gatal nak menampar orang, ada juga. Antara dua lah. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, ada tak ayat Quran yang kata tangan gatal dapat duit? Hadis ada? Tak ada. Hukum alam ada tak? Tangan gatal dapat duit pun tak ada juga. Kecuali memanglah tarikh tu 28 bulan nak dapat gaji. Itu tak gatal pun dapat duit tuan-tuan. Tak payah gatal, tunggu gatal. Tengok tak? Ini nampak seremeh, nampak kelakar, nampak kecil, tapi melibatkan kepercayaan kepada ghaib, awas, boleh bawa benda yang besar. Ya. Yang ketiga, tuan-tuan pernah dengar kalau ada orang kata rama-rama besar, kupu-kupu besar masuk rumah, apa tanda dia? Ada orang nak datang. Orang perempuan punya terjemahan lain pula. Dia kata ada orang nak masuk Minang. Kesian. Tak ada orang masuk Minang, rama-rama datang, minta-minta ada orang masuk Minang. Apa kaitan rama-rama dengan orang nak datang? Macam mana kita boleh buat tilikkan demikian? Al-Quran tak ada sokong, hadis tak ada, hukum alam pun tak ada. Ya? Jadi macam mana orang Islam boleh percaya benda ni? Padahal kalau rama-rama masuk rumah, tandanya hanyalah satu, iaitulah rama-rama masuk rumah. Habis cerita. Itulah tanda dia. Tak ada tanda lain daripada tu. Tapi mengapa umat Islam mengaitkan rama-rama dengan satu perkara yang akan datang? Padahal Nabi melarang la adwa wala tiyarata. Tidak ada jangkitan-jangkitan dan tidak ada, jangkitan tu banyak tafsiran dia. Dan kemudian tidak ada sial dan sebagainya pada binatang-binatang tertentu. Maknanya tak boleh kita nak relatekan sesuatu binatang dengan sesuatu benda yang akan datang. Benda buruk ataupun benda baik. No. Tak boleh. Ya, ada bunyi cicak maknanya ada sekian-sekian, tak ada. Ya, tak boleh dipercayai. Demikian juga kepercayaan yang keseluruhnya yang hari ini sudah menjadi akar darah daging umat orang Melayu. Sampai masuk drama lagi. Iaitulah kalau suami dia nak keluar, tiba-tiba isteri dia terlanggar cawan, posh pecah. Bila pecah, isteri dia kata, abang tak keluar lah bang, tanda buruk. Pernah dengar? Pernah tengok? Ya, tanda buruk. Saya ada seorang kawan, dia ni orang Hindu, baru masuk Islam. Dia berceramah forum dengan saya. Dia pun kata, saya pelik, kenapa lah orang Islam ni dia percaya bahawa kalau cawan pecah, pinggan pecah, itu tanda buruk. Sebenarnya itu adalah ajaran Hindu, dia kata, bukan ajaran Islam. Kenapa orang Islam percaya?
Kita tak hairan lah, kerana dulu Hindu punya pengaruh di kalangan orang Melayu memang kuat kan. Tu yang ada bersanding dan lain-lain kan, pengaruh Hindu lah tu. Jadi masih ada lagi bab-bab kepercayaan yang gaib ini datang dari Hindu. Oleh kerana tu kena buang tuan-tuan. Kalau tak buang, letih lah tuan-tuan. Sembahyang pun saya tak tahu lah apa nak hukumkan. Kalau tak buang, macam mana nak perjuang Islam tuan-tuan? Takbir je kuat, tapi percaya benda karut, yang khurafat, yang boleh buat syirik. Lagu mana ni tuan-tuan? Lagu mana? Ya, dia bukan dosa kecil, dosa besar yang amat sangat. Kemudian, padahal saya nak sebutkan sekali lagi, kalau benda-benda tu pecah, ianya bukan tak bermaksud tanda baik dan tak bermaksud tanda buruk, kecuali dia hanyalah bermaksud bertuah kepada isteri sebab suami kena beli pinggan dan cawan baru yang susah pecah. Itu saja. Tak ada cara lain. Itu okey. Kalau tanda tuan-tuan kata tanda ada itu, itu okey, hukum alam. Dah pecah kena beli baru. Ya. Demikian juga petua orang-orang tua yang mengatakan jangan duduk atas bantal nanti bisul. Apa pula salahnya bantal? Macam mana boleh kait dengan bisul? Quran tak ada sebut, hadis tak ada sebut, hukum alam pun tak ada. Kalau betul ada kuman special atas bantal tu, maka bisul lah atas kepala. Tapi kepala pula tak bisul, punggung saja yang bisul. Tak betul. Sampaikan kepercayaan begini tuan-tuan, memasuki di kalangan orang-orang yang terpelajar dan ahli agama. Sampaikan, kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi jumpa pelajar ma'had tahfiz, sekolah-sekolah tahfiz. Tuan-tuan tanya dia, boleh tak lalu berampaian? Tak boleh ustaz, dia kata. Orang ma'had tahfiz kata tak boleh lalu bawah ampaian. Why? Kerana nanti hilang hafalannya. Apa pula kaitan ampaian dengan hafalan? Tak tahulah ustaz, tapi itulah percubaan ulama-ulama, dia kata. Pandai cakap, tajribah, dia kata. No, tajribah ada had-had dia. Ya. Dan dalam hal ni sebenarnya dia berkait dengan isu dahulu. Sebenarnya ampaian ni tak boleh lalu, bukan apa, sebab dulu agak saya lah, ketika itu ramai orang perempuan menyidai baju pakai berkemban. Sebab tu yang tak boleh lalu berampaian, nanti nampak perempuan yang aurat, nanti lupalah tuan-tuan. Itu okey. Tapi yang ampaian rumah sendiri pun takut nak lalu, buat apa? Tak betul. Satu kepercayaan yang salah. Hasilnya ramailah pelajar-pelajar ma'had tahfiz yang keluar daripada ma'had tahfiz habis hafalannya, lupa semua. Saya jumpa ramai, bukan sikit, ramai yang pergi universiti, datang daripada diploma sekian-sekian. Bila pensyarah tanya, pensyarah terlupa ayat, tanya mana pelajar ma'had tahfiz, semua tunduk, tak ingat semuanya. Agaknya kerana terkesan dengan kepercayaan karut ini menyebabkan mereka punya hati bermasalah. Ya, kepercayaan karut ini tuan-tuan menyebabkan hati seseorang bermasalah, menyebabkan dia tidak lagi akan merasa nikmat dengan Islam, dan sedikit demi sedikit dia mengikis seseorang punya kesedaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian masuk pula di kalangan ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz pun dia ada satu juga jenis kepercayaan. Depa kata, saya pun golongan ustaz, saya pernah dengar lah. Dia kata jangan tengok ombak. Nanti ombak tu dihempas dekat pantai, dia tarik dengan ilmu kamu. Lagu mana pula ombak boleh tarik ilmu ni? Macam mana pula tak ada dalil Quran hadis? Tajribah, dia kata. Pun tak betul tajribah itu. Yang betulnya tak boleh tengok ombak, bukan sebab ombaknya salah, tapi sebab dua perkara. Yang pertama, kerana dekat pantai itu banyak orang pakai bikini. Itulah dia sebabnya hilang ilmu tu. Ataupun yang kedua, kerana tengok ombak nanti pening. Bila pening tu tergolek dan hanyut dengan air tu agaknya. Itulah agaknya. So, mereka nak buat mudah, mereka kata jangan tengok, dia tarik ilmu. Akhirnya, idea itu menjadi satu kepercayaan di kalangan masyarakat Islam Malaysia. Dan akhirnya dia merosakkan iman. Kerana banyak sangat orang Islam percaya benda pelik dan benda-benda yang dikaitkan dengan alam gaib. Inilah dia tuan-tuan, ayah pin AP mendapat tempat di Malaysia. Sampai ada orang boleh percaya kerajaan Teko ini. Dan ayah pin, dia kata dia Tuhan dan sebagainya. Daripada mana orang boleh dapat penyokong? Kerana ramai orang Islam berakar umbi. Sejak dahulu mereka percaya ajaran-ajaran macam yang saya sebut.